Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Yang dihormati pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa Halaqah Usrah yang diraikan seluruh siswa-siswi yang mengambil atau menduduki kursus Halaqah dan Usrah Kuibsas bagi semester ini. Jadi alhamdulillah, kita bersama-sama memanjatkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah izinnya dapat kita bertemu pada minggu ini untuk slot pengajian Halaqah dan Usrah minggu yang ke-10. Jadi insya-Allah pada sesi kali ini Ustaz telah dipertanggungjawabkan untuk berkongsi tajuk iaitu dosa-dosa besar, ya. Jadi sidang pendengar, siswa-siswi yang dirahmati lagi dikasih semua. Jadi dosa besar ini, ya, ataupun dosa, satu perkara yang mana kita kena elakkan, ya. Satu perkara yang mana kita kena jauhkan daripada kehidupan kita, ya. Kerana dengan kita menjauhkan diri kita daripada sebarang dosa, kesalahan, maka insya-Allah kehidupan kita, ya, perjalanan hidup kita, pekerjaan kita, pelajaran kita, insya-Allah akan sentiasa mendapat rahmat, petunjuk dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sebabnya kita hendaklah sentiasa mengemaskinikan diri kita, yakni dengan kita sentiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada kesalahan atau kesilapan yang kita lakukan, lebih-lebih lagi yang membabitkan hak Allah Subhanahu wa taala ataupun hak sesama manusia, ya. Okey. Jadi, ya, pertama sekali, ya, dalam slot kita pada minggu ni Ustaz akan bentangkan, ya, tiga ataupun kita kata tiga perkara utamalah. Iaitu yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan dosa-dosa besar. Yang kedua, apakah, ya, jenis-jenis kesalahan yang dipanggil sebagai dosa-dosa besar. Dan yang ketiga, faedah ataupun hikmah, ya, ataupun kelebihan apabila kita menjauhkan diri kita daripada dosa-dosa tersebut, ya. Okey, yang pertama. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan dosa-dosa besar? Ataupun dalam bahasa Arab dia dipanggil sebagai al-kabair. Jadi untuk lebih lanjut, ya, kalau boleh, ya, kalau dapat, ya, sidang, ya, para pelajar, kalau dapat, ya, carilah satu buku yang sangat bermanfaat yang boleh mendedahkan, ya, memberikan ilmu kepada anda, iaitu satu kitab yang dipanggil sebagai Al-Kabair. Al-Kabair, ya, yang disusun oleh Al-Imam Az-Zahabi, ya, Al-Imam Az-Zahabi. Jadi kitab ini ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi, ya, berkaitan tentang penjelasan, ya, berkenaan dosa-dosa besar yang wajib, ya, bukan sunat, bukan harus, yang wajib dijauhkan oleh orang-orang yang beriman. Jadi penyusunan, ya, kitab ini ataupun disebut sebagai Al-Kabair ini dengan merujuk ataupun menggunakan pendekatan berdasarkan kepada dalil-dalil syarak seperti Al-Quran, ya, sunnah, ya, kata-kata sahabat dan tabi'in. Okey. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan dosa besar, ya? Okey, kalau kita tengok dalam kitab Fathul Bari, ya, Ibn Hajar Al-Asqalani, ya, Fathul Bari, yang mana Ibn Hajar telah, ya, membuat, ya,
merumuskan, ya, membawa beberapa pentakrifan tentang dosa-dosa besar, ya. Iaitu daripada Imam Rafi'i menyatakan, iaitu dosa besar ini ialah dosa yang mewajibkan hukuman had, ya, yang diiringi balasan buruk kepada pelakunya berdasarkan kepada Quran dan Sunnah. Dan pengertian ini sama, ya, juga seperti apa yang dibawa oleh Al-Imam Al-Mawardi dan Imam Al-Baghawi, iaitu apa yang mewajibkan hukum hudud atau yang membawa, ya, balasan yang tegas kepada pelakunya, ya. Okey. Imam Abdul Salam, ya, menyatakan pula, iaitu setiap dosa yang menyebabkan pelakunya dikenakan balasan yang buruk dan dikenakan laknat. Okey. Ibn Salah pula menyatakan, iaitu dosa besar ini mempunyai alamat. Alamat dia kena diiktibarkan dia sebagai dosa besar, iaitu tertakluk dengan yang pertama, dikenakan dengan siapa yang buat kesalahan itu dikenakan dengan hukuman had. Kemudian dikenakan balasan yang buruk di neraka bersandarkan kepada nas syarak dan diiktibarkan pelakunya sebagai fasik. Okey. Dan juga, ya, menurut Hasan Basri, iaitu setiap dosa yang dinisbahkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada pelakunya akan dimasukkan ke dalam neraka, maka itulah al-kabair, ya, ataupun dosa-dosa besar. Dan, ya, yang terakhirnya, Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyatakan antara takrif yang boleh dirujuk, ya, yang holistik yang boleh dirujuk, iaitu apa yang dibawa oleh Imam Al-Qurtubi, iaitu dosa besar ini ialah setiap perkara dosa yang disandarkan kepadanya Al-Quran, As-Sunnah, ijma' bahawa ia adalah dosa besar, atau dimaklumkan bahawa diberikan azab seksaan yang berat, atau dikaitkan ke atasnya dengan hukuman yang pedih, iaitu hukuman hudud, serta ianya sangat diingkari, ya. Okey. Jadi secara kesimpulannya, maknanya dosa-dosa besar ini ialah satu kesalahan yang mana bila dilakukan oleh seseorang itu menyebabkan dirinya akan dikenakan dengan satu bentuk hukuman yang pedih, satu hukuman yang tegas, ya. Khususnya hukuman yang dimasukkan dalam, ya, hukuman hudud yang menyebabkan pelakunya, ya, akan dihumbankan ke dalam neraka dan ianya, ya, sangat diingkari, ya, serta menyebabkan seseorang itu boleh dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap dosa-dosa besar itu pula dirujuk ataupun dinisbahkan bersandarkan kepada nas syarak. Okey, itu yang pertama. Okey, boleh, ya? Boleh sidang pelajar, ya, sidang ahli, ya, pendengar halaqah dan usrah, ya. Okey, kita pergi kepada yang kedua. Okey. Iaitu apabila seorang melakukan dosa besar, ya. Apabila seorang itu melakukan dosa besar, maka, ya, apakah yang dia kena lakukan? Okey. Untuk melepaskan diri dia. Okey. Daripada yang pertama, daripada satu sudut, iaitu dalam manhaj ahli sunnah wal jamaah, orang yang melakukan dosa besar ini tidaklah kita hukumkan kafir dia. Tidaklah kita hukumkan kafir dia. Ya, kecuali kalau dia menghalalkan ataupun mengingkari sesuatu perintah Allah Ta'ala itu secara sengaja. Maka manhaj ahli sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan sesiapa pun dalam kalangan orang yang beriman, sekalipun dia melakukan dosa besar, kecuali kalau dia menghalalkan, dia mengagungkan, dia memasyhurkan
dosa-dosa yang dia lakukan itu. Maka apabila dia telah tersilap, terbabas, maka wajiblah dia bertaubat. Membersihkan diri dia dan terpulang kepada izin dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengampunkannya. Okey. Jadi taubat daripada dosa besar iaitu dengan sebenar-benar taubat yang kita panggil sebagai taubat nasuha. Iaitu yang pertama apa dia? Yang pertama dia menyesal. Menyesali atas dosa yang dilakukan. Kemudian dia meninggalkan perkara tersebut. Jangan ulang lagi. Dan dia berazam, beriltizam untuk tidak mengulangi lagi perkara dosa-dosa tersebut. Okey. Dan jika dosa membabitkan hak manusia, maka hendaklah dipulangkan atau digantikan dan diminta maaf kepada individu yang terbabit. Okey. Jadi dalam perkara ini kita sewajibnya menjaga diri kita, menjauhkan diri kita daripada kesalahan ataupun dosa-dosa besar ini. Kerana hukumannya sangat pedih. Balasannya sangat menakutkan. Jadi jalannya yang ada adalah diberi ruang dan peluang kepada kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Jadi kita pergi kepada poin yang kedua, iaitu jenis-jenis dosa besar. Okey, jadi kita boleh rujuk kepada satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kesalahan dosa besar, iaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'a al-mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafs allati harramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawmaz zahfi wa qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Iaitu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah perkara itu? Maka baginda bersabda, iaitu yang pertama syirik kepada Allah. Kemudian yang kedua, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan jalan yang hak. Yang ketiga, memakan riba. Yang keempat, memakan harta anak yatim. Yang kelima, lari dari medan pertempuran. Dan yang keenam, menuduh yang ketujuh, menuduh wanita mukminah yang suci melakukan zina. Maknanya yang pertama tadi syirik kepada Allah, yang kedua sihir, tertinggal tadi. Yang kedua melakukan sihir, yang ketiga membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala kecuali dengan jalan yang hak, yang keempat memakan riba, yang kelima memakan harta anak yatim, yang keenam lari daripada medan pertempuran, yang ketujuh menuduh wanita mukminah yang suci melakukan zina. Okey. Jadi kita pergi yang pertama, syirik kepada Allah. Apa maksud dia? Iaitu menjadikan sekutu bagi Allah Ta'ala. Menjadikan adanya kuasa lain yang berkuasa selain daripada Allah Ta'ala. Sedangkan diri dia sendiri dicipta oleh Allah, tapi dia tergamak mengadakan satu bandingan, satu kuasa yang serupa seperti Allah Ta'ala. Dan termasuklah juga syirik ini menyembah sesuatu yang lain bersama Allah Ta'ala, dan juga termasuklah iaitu memohon sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita diajar, kita baca dalam suratul Fatihah, iaitu ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah kami sembah,
dan kepada jualah-Mu ya Allah kami memohon pertolongan. Tetapi malangnya ada yang mengadakan ataupun yang memasukkan, membandingkan adanya kuasa lain yang boleh dimohon pertolongan selain daripada Allah Subhanahu wa taala Okey jadi itu yang pertama syirik kepada Allah taala. Yang kedua iaitu melakukan sihir. Melakukan sihir iaitu persetujuan antara tukang sihir dan syaitan. Yang mana tukang sihir akan melakukan perkara yang diharamkan sebagai upah kepada bantuan syaitan terhadapnya. Iaitu tukang sihir ni dia akan melakukan sesuatu dengan dia dia meminta ataupun dia memuja sesuatu dengan perantaraannya kepada iblis ataupun syaitan, dan kemudian akan diberikan upah kepada syaitan itu atas bantuan yang diberikan. Jadi dia boleh terjadi sama ada dengan perkataan ataupun perbuatan atau sesuatu yang boleh memberi pengaruh kepada jasad orang yang disihir, pada hati dia, pada fizikal dia, pada akal dia, walaupun tidak menyentuhnya, walaupun secara kita kata jarak jauh maknanya. Jadi seseorang tu contoh dia tak puas hati dengan orang lain, adik pergi berjumpa dengan tukang sihir pun bacalah dia punya jampi, mentera, serapah dia semua, yang mana jampi serapah dia semua itu adalah dikaitkan dengan kerja-kerja iblis ataupun syaitan Tapi ingatlah bahawa sesuatu yang berlaku itu, walaupun seseorang cuba nak memberi mudarat kepada orang lain, hendaklah kita yakin bahawa ianya tidak akan berlaku melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita maknanya janganlah kita terlibat dengan perkara ini. Kok macam mana kita marah, tak puas hati kepada orang lain, hendaklah kita ingat bahawasanya setiap apa yang kita buat itu tidak terlepas daripada perhitungan ketetapan Allah Subhanahu wa taala Sebab itu kalau kita tengok dalam kes-kes banyak dilaporkan tentang jenayah sihir ini tentang apa yang berlaku Jadi kita orang kata apa, cubalah elakkan diri kita daripada perkara ini kerana ianya adalah termasuk dalam kategori al-kabair. Okey. Kemudian yang ketiga daripada hadis tadi yang perlu kita jauhkan yang perlu kita kita elakkan diri kita, iaitu membunuh. Sebab itu dalam Islam jiwa sesuatu yang sangat dijaga, ditekankan. Sebab tu di antara maqasid syariah, objektif di sebalik pensyariatan hukum syarak, iaitu menjaga nyawa ataupun menjaga jiwa. Jadi sebab itulah siapa yang menumpahkan darah, yang meragut nyawa orang ataupun mencederakan orang lain, maka di sana ada hukuman yang setimpal atas kesalahan yang dia lakukan itu, yang dipanggil sebagai qisas. Jadi membunuh ataupun meragut nyawa manusia ini, iaitu maksud dia adalah mencabut nyawa ataupun satu perbuatan yang menghapuskan kehidupan manusia. Jadi oleh sebab itu Islam sangat menekankan kehormatan jiwa, kehormatan nyawa manusia. Maka di sana ada hukum yang telah ditetapkan, iaitu qisas tadi Okey. Itu membunuh. Jadi Islam melarang sebarang pembunuhan yang dilakukan iaitu pembunuhan yang tanpa hak, tanpa kebenaran. Kerana dia berbeza. Ada bentuk pembunuhan yang kita kata hak, seperti membunuh orang yang murtad, ataupun mengambil tindakan kepada penzina yang muhsan, itu lain. Tapi ini dia maknanya dia mengambil nyawa orang itu kerana hawa nafsu diri dia sendiri. Maka ianya dilarang oleh agama kita. Okey. Kemudian yang keempat, yang kita nak terangkan di sini, iaitu
memakan riba. Yang keempat, memakan riba. Okey. Jadi riba ini kita boleh faham iaitu sebarang tambahan ya dalam jual beli barang yang tertentu ataupun kita panggil sebagai barang ribawi dan tambahan atas pinjaman ataupun hutang yang diberikan. Okey. Jadi riba ini dinaskan secara jelas di dalam Al-Quran iaitu di dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala dan tinggalkan sisa riba, yakni yang belum dipungut, jika benar kamu orang yang beriman. Maka jika kamu tidak berhenti, tidak menunaikan perintah Allah Ta'ala itu, maka ketahuilah Allah dan Rasulnya akan memerangi kamu, dan jika kamu bertaubat, maka hak kamu ialah pokok asal harta kamu. Kamu tidak berlaku zalim kepada sesiapa, dan kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa. Ayat 278 hingga 279 surah Al-Baqarah. Jadi itu tentang kesalahan riba Okey. Jadi tidak boleh kita nak nyatakan sebab ada yang berpandangan riba ini seakan sama seperti jual beli. Tidak sama. Berbeza sama sekali Kerana jual beli ini kita kata ada pertukaran ada pertukaran. Orang ni jual barang, orang ni dapat duit atas barang yang dijual. Yang membeli dapat barang dia, yang menjual dapat duit dia. Tapi riba ini dia membabitkan tambahan. Ada tambahan yang dikenakan pada jual beli barang ribawi tadi, seperti emas, perak, gandum, barley, tamar. Kemudian tambahan pula kepada pinjaman yang dikenakan. Maknanya seolah-olah dia mengambil kesempatan orang yang meminjam tadi yang dalam keadaan kesempitan, maka dia menyusahkan ataupun menyulitkan peminjam itu dengan dia mengenakan tambahan tersebut. Maka itulah yang kita kata ia termasuk dalam riba yang perlu dijauhi oleh umat Islam Okey. Untuk lebih lanjut boleh ditengok dalam kitab-kitab tentang muamalat tentang perbahasan riba yang lebih jelas, yang lebih orang kata terperinci. Okey. Kemudian yang kelima yang kelima iaitu yang dinyatakan dalam hadis riwayat Abu Hurairah tadi, iaitu memakan harta anak yatim. Anak yatim ni siapa? Anak yatim ni iaitu dalam hadis Nabi kata, selagi mana mereka itu belum mencapai umur baligh, yang mana mereka ini kematian ibu atau bapanya, ataupun kematian dua-dua sekali, maka disebut sebagai yatim. Dan yatim itu selagi mana dia belum mencapai usia baligh. Okey. Jadi dalam Al-Quran dinyatakan iaitu maksudnya sesungguhnya orang yang makan harta anak-anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api ke dalam perut mereka, dan mereka pula akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Maksud memakan harta anak yatim ini khususnya pada mereka yang dipertanggungjawabkan sebagai penjaga amanah harta anak yatim ataupun wali, yang mana mereka memakan ataupun menyalahgunakan harta anak yatim secara batil. Memakan harta anak yatim secara batil, seperti membazir, seperti dibelanjakan pada tujuan maisir, perjudian, untuk kepentingan peribadi dan sebagainya. Mana memakan harta anak yatim bila sebab, tanpa sebab yang munasabah. Okey. Jadi dalam tafsir Ibn Katsir menyatakan iaitu azab yang diterima oleh pemakan harta anak yatim ini nanti, di mana pada hari kiamat kelak mereka yang memakan harta anak yatim secara batil akan dibangkitkan dan dibakar sehingga api keluar
dari dirinya, dari kedua telinganya, dari hidung dan kedua matanya. Apabila dilihat akan keadaan mereka seperti itu, maka ketahuilah bahawa mereka itu adalah golongan yang memakan harta anak yatim secara batil. Ya. Okey. Berapa dah kita? Ya. Yang kelima. Ya. Yang kelima ke yang keenam dah kita. Ya. Okey. Dan yang keenam, ya, iaitu yang keenam termasuk dalam kabair, iaitu lari dari medan perang. Bermaksud melarikan diri daripada medan jihad yang melibatkan orang Islam melawan orang kafir. Maka hukumnya adalah berdosa besar dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala kerana memberi kesan yang buruk terhadap agama dan umat Islam, ya. Seperti menyebabkan nanti umat Islam akan ditindas, orang yang berjuang mungkin terbunuh, masyarakat akan memandang hina kepada pejuang Islam dan maruah Islam akan diperkotak-katikkan, ya, ataupun diletakkan pada kedudukan yang rendah, ya. Okey. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ya, yang termasuk dalam hadis tadi, iaitu, ya, daripada hadis Nabi SAW, iaitu menuduh, ya, menuduh wanita yang telah, yang suci, ya, yang baik, ya, melakukan zina. Ya, menuduh wanita yang suci, ya, yang baik, yang kata apa, yang telah berkahwin dengan tuduhan melakukan zina, ya. Okey. Maka dalam Al-Quran dinyatakan, ya, hukum yang tegas kepada pesalah itu, iaitu termasuk dalam kesalahan qazaf, ya, iaitu dalam surah An-Nur ayat 4, ya, iaitu yang bermaksud dan orang-orang yang melemparkan tuduhan, wallazina yarmunal muhsanat summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Orang-orang yang melemparkan tuduhan, yakni zina, kepada perempuan yang terjaga, terpelihara kehormatannya, kemudian tidak membawa 4 orang saksi, maka sebatlah mereka sebanyak 80 sebatan. Dan janganlah kamu menerima persaksian mereka itu selama-lamanya, kerana mereka adalah orang-orang yang fasik. Maka di sini kalau kita tengok, ada 3 bentuk hukuman. Pertama, disebat 80 kali. Kemudian tak diterima penyaksian mereka. Kemudian yang ketiga, dicop sebagai orang-orang yang fasik, ya. Okey. Jadi, ya, dan dosa-dosa besar ni banyak lagi lah, ya. Banyak lagi selain daripada 7 tadi, ada diterangkan dalam ayat-ayat yang lain, nas syarak yang lain. Cuma, ya, para pelajar dapat, ya, memahami 7 perkara ini berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah tadi. Alhamdulillah, ya, sudah, orang kata menguasai ataupun memahami, ya, cara asas tentang perkara ini. Okey. Jadi apakah kesan bila seseorang itu, ya, bergelumang dengan dosa besar ini? Maka kesannya ialah, pertama, mendapat kemurkaan Allah Ta'ala. Kemudian ditimpa dengan siksaan, balasan yang sangat pedih, ya, seperti mana yang dinyatakan tadi. Dan orang yang melakukan dosa maksiat ini menyebabkan susah dia nak menerima cahaya ilmu. Sebab itulah kita talibul ilmi, kita penuntut ilmu, hendaklah kita menjaga diri kita, makan minum kita, percakapan kita, perbuatan kita, akhlak kita, ya, tingkah laku kita, kerana dia membabitkan faktor kepada penerimaan ilmu, dan termasuk juga kepada faktor penerimaan doa dan ibadah kita, ya. Okey. Dan bila dia, ya, bergelumang, dia berasa seronok, syok, ya, sebati dengan dosa yang dilakukan, maka dirinya semakin hanyut kerana telah dikuasai oleh syaitan dan hawa nafsu dia, ya. Jadi bagaimanakah cara untuk kita menghindari dosa besar ini? Yang pertama, kita sentiasalah ingat kepada Allah Ta'ala, khususnya dengan kita melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Solat fardu kita jangan
tinggalkan, ya. Kerana solat itu inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mencegah daripada perkara keji dan mungkar. Dan yang kedua, sentiasalah beristighfar, memohon ampun kepada Allah Ta'ala, ya. Zikrullah, ingat kepada Allah Ta'ala, ya. Ingat kepada kematian, kerana kita semua ni kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap kita ni akan merasai kematian. Jadi ingatlah. Jadi bila dia ingat faktor ini, maka dia akan berasa apa? Berasa takut. Takut nak buat salah, takut nak buat dosa. Sebab kehidupan kita ini selepas kita mati ada perhitungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan sentiasalah berdoa kepada Allah Ta'ala supaya kita sentiasa istiqamah di atas jalannya. Okey. Jadi apakah hikmah, ya? Apabila kita dapat menjauhkan diri kita daripada dosa besar ini ataupun dosa-dosa kesalahan ini, iaitu yang pertama, maknanya perjalanan kehidupan kita sentiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala. Perjalanan kita, urusan kita dipermudahkan, ya. Kemudian yang kedua, ianya adalah faktor kepada penerimaan doa dan ibadah kita. Ya, mana menjadi faktor kepada penerimaan doa dan ibadah kita. Bila kita jaga diri kita, jauhkan daripada melakukan kabair ini. Dan yang ketiga, ya, sentiasa diturunkan, diberikan, ya, rahmat, ya, inayah, petunjuk, taufik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dipermudahkan urusan kehidupan kita, ya. Okey, jadi kesimpulannya, ya, untuk para pelajar, ya, kepada sidang pendengar semua, iaitu kehidupan dunia ni, ya, yang Allah Ta'ala bagi ni, maknanya adalah satu anugerah kepada Allah Ta'ala. Jadi, termasuklah usia kita, masa kita, kehidupan kita, maka hendaklah kita pertama syukur, ya, kepada Allah, dan kita manfaatkan sebaik mungkin, ya. Manfaatkan sebaik mungkin. Jadilah kita manusia yang sentiasa melakukan kebaikan dan memberi manfaat, ya. Jadi dengan sebab itu akan menjauhkan kita daripada, ya, dosa-dosa besar ini, ya. Yang kedua, iaitu kekuatan, ketenangan, ya, keimanan hanya dapat diperolehi oleh manusia itu apabila dia berjaya menang dalam ujian ini. Maknanya ujian apa? Ujian daripada perkara-perkara yang keji, perkara-perkara yang buruk tadi. Maknanya kita, ya, yang kita faham, ya, sabar, ya, contoh sabar ni orang faham sabar ni iaitu bila ditimpa musibah, sabar. Tapi termasuk juga dengan sabar ialah berjaya menjauhkan, mengelakkan diri dia daripada, ya, perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan yang ketiga, kesimpulan yang boleh kita ambil daripada topik ini iaitu umat Islam wajiblah, ya, sentiasa menjaga diri dia, ya, menjaga keluarga dia, menjaga, ya, masyarakat dia, menjauhkan diri daripada melakukan sebarang perbuatan yang berdosa, khususnya lebih-lebih lagi dosa-dosa besar. Mana dosa kecil tu jangan kekalkan, ya. Dosa besar jangan lakukan. Jadi dengan asbab itu kita akan beroleh kejayaan. Sebab itu dalam nas, ya, Allah Ta'ala menyatakan, ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong bantulah dalam perkara kebaikan dan takwa. Dan janganlah bertolong bantu dalam perkara wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan bertolong bantu dalam perkara dosa dan permusuhan. Maka dengan itu insya-Allah diri kita akan sentiasa terjaga, ya, terpelihara, diberikan rahmat, inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah, ya, sidang pendengar, ya, kepada semua para pelajar. Diharapkan apa yang dikongsikan ini memberi manfaat kebaikan kepada kita semua. Segala yang baik
itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala yang lemah itu mungkin daripada diri saya sendiri. Dan hendaklah sentiasa kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga hidup kita semua sentiasa dalam limpahan rahmat dan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada Jawatankuasa Halaqah dan Usrah Qibsas atas kesempatan jemputan yang diberikan ini untuk sama-sama kita berkongsi ilmu pada minggu ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.